السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita akan masuk tajuk yang sahabat kita tanya dalam kuliah bulan lepas, berkenaan dengan hukum bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Apakah itu termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk ataupun tidak? Dalam kuliah yang lepas saya bagi tahu bahawa ini adalah tajuk malam ni. Jadi saya jawab secara ringkas dalam kuliah tersebut. Antara saya sebut tentang beberapa perbezaan pendapat ulama, dan juga kenapa mazhab Syafi'i berbeza dengan mazhab Hambali dalam masalah batal atau tidak batal wuduk apabila bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan. Jadi malam ni kita akan masuk lebih detail, lebih terperinci berkenaan dengan tajuk ni. Baik, dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, kita boleh buat pembahagian lah bila kita nak bincang tajuk ini. Satunya ialah berkenaan dengan suami isteri. Kan, suami isteri memang kita sentiasa bersentuh kulit antara suami dengan isteri. Itu perkara biasa dalam kehidupan rumah tangga kita. Nanti bila kita nak semayang, terutamanya siapa yang jadi imam semayang subuh, kan, isteri nak minta duit dengan suami, nak pergi kerja, minta duit RM10 abang, kan, kita pun bagi duit RM10. Dia pun ambil tangan kita, dia cium tangan kita. Kita tu imam. Kan, makmum tengok, ini apa ni, tak ambil air semayang pun, kan, nampak tu makmum tengok. Ini antara contohnya lah. Ini antara yang ditanya dalam kuliah saya semalam, dua malam lepas, berkenaan dengan bersentuh kulit lelaki perempuan. Jadi kita nak ikut mazhab mana, mazhab imam ke ataupun mazhab makmum? Jadi itu antara konflik yang boleh berlaku dalam masyarakat kita. Itu satu contohlah antara suami isteri. Satu lagi yang juga sering kali berlaku dalam masyarakat kita ialah bersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan ajnabi. Kan? Contohnya kita jadi pengerusi ataupun yang dipertua PIBG. Kita bagi sijil, bagi hadiah, kan? Kita jadi YB, kita jadi menteri, jadi pemimpin masyarakat. Orang jemput kita naik atas stage, atas pentas, kita jadi VIP ataupun VVIP. Nanti
orang datang naik atas pentas nak terima hadiah ataupun apa-apa, dia bersalam dengan kita. Kalau yang lelaki tu sama lelaki tak apalah, tapi kalau perempuan dia perempuan, kita lelaki, kita okeylah, kita tak mau salam, tapi dia hulur tangan. Isteri kita pun ada kat situ, kan? Kita pun serba salah, nak salam tak salam, nanti isteri nampak, nanti bergaduh kat rumah, ataupun macam mana. Jadi itu juga dibincangkan di kalangan para ulama, iaitu tentang hukum bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan. Selain daripada soal wudu, juga berkaitan dengan apakah haram atau apakah dibolehkan, atau ada juga antara perbezaan antara hukum lelaki tua dengan perempuan tua, atau bagaimana. Ini antara beberapa isu. Baik, sidang hadirin mukminin, jikalau bersalaman dengan perempuan tua, kan, bersalam dengan perempuan tua, yang mana lelaki tadi kalau tengok perempuan tu dia tak ada syahwah kepada perempuan tu, ataupun lelaki tu tua dengan perempuan muda, ataupun tua sama tua. Boleh percaya ke tua sama tua ni pengurusi? Dia masalah tua tu pun umur berapa tua ni? Tu yang susah tu. Agak-agak tu pengurusi kita tua ke tak tua? Kan? Kita tak tahu yang kata tua ni, tapi tak apa. Istilah yang digunakan itu adalah tua. Nanti kita bincang lepas ni. Baik. Tua sama tua. Tapi poin dia ialah tua tu ialah tidak ada syahwah. Itu poin dia. Tua dan tidak ada syahwah. Dia ada satu video orang duk share dalam WhatsApp. Video tak tahulah Cina mana, Cina Taiwan ke Cina mana, kan. Dia buat apa benda atau dia dikeras, letak dekat dada pak cik tua tu, benda tu keras je. Turun dekat perut, keras juga, kan. Bila dia buat turun dekat paha tu, benda tu jadi lembek. dia nak bagi gambaran orang tua ni dah tak ada syahwah. Orang Cina pun dia ada idea macam tu. Jadi poin dalam mazhab ni, dalam fiqh ni, poin dia ialah tua tu maksudnya ialah tidak ada syahwah. Maka kalau begitulah keadaannya, hukumnya dibolehkan oleh para ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabilah. Poin pentingnya ialah aman dari fitnah, tidak ada syahwah, kan? Tidak ada syahwah. Kalau ada sahaja syahwah, maka dia terkeluar daripada keizinan ini. Itu poin dia. Poin dia ialah tidak ada syahwah, tidak ada fitnah, kan? Jadi kalau perempuan tu tua, dia bersalam dengan satu lelaki tu muda, dan orang tengok memang tak timbul fitnah apa-apa, kan? Maka itu dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabilah. Sama juga kalau perempuan tu muda, umur 20, dia bersalam dengan pak cik tua. Tua ni tak tahulah, tua-tua pun bukan boleh kira sangat, kan. Nak duit EPF pun banyak, kan? Duit pencen pun banyak, ni susah juga. Tapi kita katalah pak cik tu tua, dalam wakil ataupun suasana kita di Malaysia ni, dia dah bertongkat dah, bongkok dah, kita katalah, kan. Maka hukum adat kata memang tak ada fitnah apa-apa. Dan begitulah apa sahaja antara lelaki perempuan yang aman daripada fitnah, tidak ada syahwah, maka dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dengan ulama Hanabilah, dengan syarat ianya tidak ada kebimbangan akan munculnya fitnah daripada keadaan itu. Maka apabila bersalam antara lelaki dan perempuan dalam keadaan seperti ini, tidak ada syahwah, maka fitnah itu sukar untuk datang, payah. Sebab keadaan mereka tu macam tu, susah. Manakala ulama Malikiyah mengharamkan bersalam-salaman antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, walaupun lelaki itu tua dan walaupun tidak ada daya tarikan sekalipun. Itu ulama Malikiyah. Jadi tuan-tuan nak pilih mazhab mana ni? Baru sebut 3 tu, kan? Malikiyah dia kata tak kira.
Tak kira. Dia kata kalau tua sekalipun, kan, kalau tua sekalipun dan tidak ada daya tarikan sekalipun, maka dia kata haram, tetap haram. Manakala ulama Syafi'iyah juga berpendapat haramnya bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, walaupun sudah tua. Dan mazhab dan ulama Syafi'iyah tidak membezakan perempuan itu tua ataupun muda. Tidak ada beza di kalangan ulama Syafi'iyah. Baik. Bersalam-salaman antara lelaki dengan gadis, mana perempuan muda, yang bukan mahram, hukumnya adalah haram di sisi ulama mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali dalam pendapat yang terpilih, dan juga diharamkan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Maknanya jumhur, majoriti yang sangat besar yang kata haram. Lelaki nak salam dengan gadis, anak gadis, memang tak boleh. Orang perempuan kena hafal lah, tahu ni. Kena hafal. Nampak suami bersalam je baca mazhab ni. Abang ikut mazhab mana? Tanya dia. Kan? Saya baru je mengaji. Ibn Taymiyah pun kata tak boleh, haram dia kata. Kan? Manakala ulama Hanafiyah dia lebih mengkhususkan kepada gadis yang ada daya tarikan. Manakala kita tengok ni dia tu ada daya tarikan, maka barulah haram di sisi ulama Hanafiyah. Kalau kita tengok tu tak ada daya tarikan, boleh salam dengan gadis tersebut. Manakala ulama Hanabilah berpendapat bahawa ianya tetap haram. Ianya tetap haram bersalam-salaman dengan gadis yang bukan mahram walaupun berlapik. Walaupun berlapik. Ulama Hanabilah kata haram. Walaupun berlapik. Maknanya kalau kita ikut mazhab Hambali, kalau katalah hari raya, biasa masyarakat kita ni hari raya lah, kan? Hari raya nak bersalam. Oh, ni sepupu ni, kan? Oh, kerja kat mana? Kat Kuala Lumpur. Lama tak nampak, dah besar apa semua, kita nak bersalam. Yang perempuan tu pergi ambil kain, dia berlapik, kan? Itu cara yang dibuat oleh masyarakat Melayu kita setengah-setengahnya. Maka di sisi ulama Hanabilah, walaupun berlapik sekalipun, hukumnya adalah haram. Baik. Pasal apa? Sekarang kita masuk dalil. Kenapa ulama berpendapat sedemikian? Dan kenapa mereka berbeza pendapat dalam masalah bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan? Sebelum kita masuk tajuk berkenaan dengan batal ke tak batal wuduk, kita cerita dulu tentang sengaja bersalam ni. Sengaja bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan. Kenapa mereka berpendapat seperti itu dan kenapa ada beberapa perbezaan di kalangan mazhab? Antaranya ialah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Arwah bin Az-Zubair, dia kata bahawa Aisyah iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata apa? Qalat kanatil mu'minat idza hajarna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumtahanna biqaulillahi azza wa jalla ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznin ila akhiril ayah. Jikalau wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diuji dengan satu ayat Quran, dengan firman Allah Taala. Maksudnya, wahai Nabi, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berbai'ah, yakni untuk mengadakan janji taat setia, bahawa mereka tidak akan menyengutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Ini dia punya bai'ah. Tidak akan menyengutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Dia punya bai'ah dia. Itu antara kandungan bai'ah. Sehinggalah kepada akhir ayat Al-Mumtahanah, ayat yang ke-12.
Lalu Aisyah kata, siapa sahaja wanita mukminah yang berbai'ah seperti ini, maka dia berarti telah diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, ketika para wanita mukminah berikrar seperti itu, kamu boleh pergi kerana aku sudah membai'ah kamu. Tetapi demi Allah, baginda sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Baginda hanya membai'ah para wanita dengan ucapan baginda. Ini hadis Aisyah. Aisyah kata Nabi bila ada bai'ah dengan wanita mukminah ni berbai'ah kepada Nabi, maka tidak pernah ada sentuhan kulit antara Nabi dengan wanita-wanita mukminah ini. Lalu sambung Aisyah lagi. Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah Taala perintahkan. Tangan baginda tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika bai'ah, baginda hanya membai'ah melalui ucapan dengan berkata, aku telah membai'ah kamu semua. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi kalau sesiapa yang nak jadikan Nabi itu sebagai contoh, kan? Nak jadikan Nabi sebagai contoh, tak payah salah. Oh ustaz, saya susah ustaz, saya YDP, PIBG, nanti ada program apa semua susah, nanti malu orang. Tuan-tuan, orang kata kalau hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kalau betul-betul nak ikut Nabi, Aisyah kata dah, Nabi tak pernah sentuh perempuan lain. Ni, kulit bersalam ni tak pernah. Itu kalau betul nak ikut Nabi. Kita ni jangan bersungguh nak ikut Nabi dalam bab tertentu sahaja. Oh, kalau bab apa ni, kalau bab semayang ikut Nabi, baguslah, kan? Kalau bab doa ikut Nabi. Tapi kalau bab pergaulan, tak tahu ke mana sunnah Nabi tu. Bab jual beli, tipu orang sebagai contoh. Bab akhlak, kata-kata, sumpah seranah, maki hamun orang. Tapi kalau bab ibadat khususiyah, bab rukuk, bab sujud ikut Nabi, bukanlah tak betul. Betul lah yang bab semayang tu betul, bagus. Tapi kenapa hanya dalam perkara-perkara tertentu? Kenapa kita tak ikut Nabi dalam semua perkara? Dalam akhlak kita, budi bahasa kita, ucapan kita dan sebagainya. Terutama muamalat kita, kan, dengan orang yang berbeza jantina. Kenapa kita tak ikut Nabi? Ini yang penting, tuan-tuan sekalian. Baik, itu dalil yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, hadis Ma'qil bin Yasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkenaan dengan orang yang menyentuh perempuan yang bukan mahram. Apa dia? Iaitu la yuta'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Ditusuk kepala seseorang dengan pasak daripada besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tapi hadis ni Al-Qaradawi dia ada bawa dia punya kritikan dan sebagainya, tetapi Al-Albani rahimahullahu ta'ala kata hadis ni sahih. Hadis ni sahih, iaitu satu ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sesiapa yang menyentuh perempuan yang bukan mahram. Sentuh perempuan bukan mahram, hadis ni yang Albani kata sahih ni, dia kata lebih baik ditikam, ditusuk kepala seseorang dengan paku daripada besi, pasak daripada besi. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tuan-tuan, sentuh perempuan yang bukan mahram, ancaman dalam hadis ni sebegitu rupa. Sebegitu rupa. Saya tak boleh bayang bagaimana ada satu orang lelaki, dan tuan-tuan boleh baca berita ni dalam
dalam laporan berita dan sebagainya, dalam internet banyak, bagaimana satu orang lelaki dia rogol satu perempuan, yang mana sebelum dia rogol perempuan tu, dia kelar leher perempuan tu belah kanan dengan belah kiri. Yang keluar berita beberapa hari dalam minggu ni sebab lelaki tu dia buat rayuan terakhir sebelum dia dikenakan hukuman gantung sampai mati mandatory, Section 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah rayuan, tuan-tuan, ada 3 panel hakim, 2 perempuan, 1 lelaki. Mahkamah rayuan, bila peguam bela dia berhujah kepada hakim, 3 orang hakim ni, bahawa kejadian tu berlaku oleh anak guam dia bukan niat nak bunuh, maka sepatutnya dia dihukum mengikut Section 304 Kanun Keseksaan, manslaughter, iaitu menyebabkan kematian, bukannya sengaja membunuh. Cuba tuan-tuan bayang, satu orang dia ceroboh masuk satu rumah orang perempuan yang suami dia sedang bertugas tengah malam tu. Suami dia kerja tengah malam. Tinggal anak 3 orang dengan si ibu ni. Ibu ni umur 20-an. Ibu muda, 20-an. Anak hak paling kecil 3 bulan. Baby lagi 3 bulan. Hak tengah tu kalau saya tak silap 5 tahun. Hak sulung kalau saya tak silap umur 6 tahun. Tengah malam, suami tak ada, ayah tak ada, ayah kerja, tinggal mak je seorang, umur 20-an, ibu muda. Tiba-tiba jiran dia kenal kawan tu, ceroboh masuk rumah tu, dia kelar leher si ibu ni, kanan dengan kiri, darah membuak-buak keluar, dia sanggup rogol si ibu tadi. Takdan subuh, ibu tu meninggal dunia. Dan ibu tu sempat masa di hospital dia tulis pada kertas siapa lelaki yang buat kat dia dan apa yang lelaki tu buat kat dia. Dia tulis lelaki tu anak siapa, kan, rogol dia dan kelar leher dia. Jenayah macam ni tuan-tuan, jenayah macam ni kita tak tahu bagaimana azab Allah Ta'ala, bagaimana kemurkaan Allah. Dan yang saya paling tidak faham, bagaimana ada lelaki yang masih ada syahwah untuk melakukan perbuatan yang terkutuk kepada perempuan yang macam tu dalam keadaan darah membuak-buak keluar. Yang ni yang kita tak faham. Manusia bila dia bertuhankan kepada nafsu sampai tahap dia lebih dahsyat daripada binatang. Jadi hakim tanya peguam, bila peguam berhujah, kamu nak kami bebaskan dia ke? Maknanya hakim dah bagi hint. Hakim dah bagi hint bahawa mereka tak akan lepaskan lelaki berkenaan. Akhirnya keputusan di peringkat rayuan mengatakan bahawa lelaki itu tetap bersalah. Dia tetap bersalah dan dia dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kan Section 302. Ini manusia yang macam ni kita tidak tahu, tuan-tuan. Jadi kalau sentuh kulit perempuan dengan lelaki menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram pun diancam dengan ancaman sebegini, kita tak boleh bayang orang yang sanggup melakukan kekejaman terhadap perempuan-perempuan yang bukan mahram. Yang ni yang kita kena ingat, azab Allah, kemurkaan Allah, besarnya dosa. Benda ni dia akan jadi perisai, dia akan kawal kita supaya kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Baik. Dalil yang ketiga, kan, dalil yang ketiga ialah berdasarkan kepada qiyas, iaitu melihat perempuan yang bukan mahram secara sengaja dan tidak ada sebab yang syar'i, itu pun haram berdasarkan kepada kesepakatan para fuqaha. Dan banyak hadis-hadis sahih yang mengharamkan kita sengaja melihat perempuan yang bukan mahram, tengok tanpa sebab, kan, tanpa sebab. Maka kalau melihat sahaja pun dilarang, apatah lagi kalau menyentuh
ataupun bersalam-salaman dengan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Maka dengan sebab itu hukum dia adalah haram. Dan ini diulas oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab dia Majmu'? Dia kata setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Dia kata setiap benda, kalau tengok pun haram, maka sentuh pun haram. Tetapi ada keadaan yang membolehkan seseorang itu memandang, tetapi tidak boleh menyentuh, iaitu ketika contohnya melakukan muamalat, jual beli. Boleh pandang kan, tapi tak boleh sentuh. Kita lelaki perempuan, kita ada urusan jual beli, boleh kan. Ketika serah terima barang, orang datang hantar barang kepada kita, kita nak kena sign, nak kena tengok barang apa semua, maka boleh kita pandang dan seumpamanya. Maka itu antara yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini berdasarkan kepada surah An-Nur ayat yang ke-30, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi itu antara pendapat-pendapat yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan hukum kita bersalam ataupun menyentuh perempuan yang bukan mahram. Baik. Sekarang kita lihat kepada apa pula hukum berkenaan dengan wudu. Kalau bersentuh antara lelaki dan perempuan. Imam Ibn Rushdi dalam kitab yang kita jadikan teks pengajian pada malam ni, dia menyebut berkenaan dengan perbezaan pendapat para ulama tentang hukum menyentuh, sentuhan antara lelaki dan perempuan. Apakah itu membatalkan wudu ataupun tidak? Baik. Yang pertama, sebahagian ulama berpendapat bahawa menyentuh perempuan secara langsung tanpa ada penghalang dapat membatalkan wudu. Demikian juga menciumnya, kerana mencium adalah menyentuh, baik sama ada persentuhan itu bersyahwah ataupun tidak. Ada syahwah ke, tak ada syahwah ke, maka itu membatalkan wudu. Dan ini antara pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Hanya kadang-kadang Imam Syafi'i membezakan antara yang menyentuh dan yang disentuh. Dibezakan pula antara yang menyentuh dan yang disentuh. Dia mewajibkan wudu kepada yang menyentuh dan menggugurkannya kepada yang disentuh. Dan ada kadang-kadang Imam Syafi'i menyamakan antara kedua-duanya. Demikian pula terkadang dia membezakan antara isteri dengan mahram, mewajibkan wudu jika bersentuhan dengan isteri, tidak mewajibkan wudu apabila dengan mahram, dan terkadang dia menyamakan kedua-duanya. Baik. Pasal apa jadi macam ni tuan-tuan? Sebab para ulama, pendapat-pendapat mereka ni diriwayatkan di beberapa tempat. Kan? Di beberapa tempat. Contoh Imam Syafi'i, pendapat dia ada ketika disebut oleh Al-Imam Al-Muzani, disebut oleh Imam Buwaiti dan sebagainya. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah ni dia meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Maka ada ketikanya fatwa Imam Syafi'i lain antara fatwa yang pertama dengan fatwa yang kedua, walaupun dia berkenaan dengan tajuk yang sama. Sebab itu dia kata bahawa ada ketikanya Imam Syafi'i dalam ijtihad dia, ada ketikanya dia membezakan antara orang yang menyentuh dengan orang yang disentuh. Dia kata ada ketikanya Imam Syafi'i berpendapat bahawa contohnya seorang suami, kita katalah seorang suami, dia sentuh isterinya. Maka Ibn Rushdi kata ada ketikanya Imam Syafi'i berpendapat suami hak sentuh isteri ni, suami sahaja yang wajib ambil wudu, isteri tak payah ambil wudu. Tapi qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai sekarang dalam mazhab Syafi'i di kebanyakan negeri di Malaysia ni ialah kalau sentuh antara lelaki dan perempuan, dua-dua batal. Kan? Dua-dua batal.
Itu antara yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi tentang fatwa oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, dia kata manakala sebahagian ulama yang lain berpendapat wajibnya wudu kerana sentuhan yang ada syahwah atau bertujuan untuk menimbulkan syahwah, sama ada pelapik, ada penghalang ataupun tidak ada pelapik, berlapik ataupun tidak, tak kira. Yang penting ada syahwah atau tujuan untuk ada syahwah dengan anggota badan mana sekalipun, kan, kecuali mencium, kerana mereka tidak mensyaratkan hal itu walaupun disertai dengan syahwah, yakni dengan kenikmatan. Inilah mazhab yang dipegang oleh Imam Malik dan kebanyakan daripada Malikiyah. Kebanyakan fuqaha Malikiyah dan juga yang dipegang oleh Imam Malik, dia kata macam tu. Syarat dia syahwah. Okey, jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang kata kalau ada syahwah baru batal wudu, maka kita tahu antaranya adalah pendapat Imam Malik dan juga pendapat Malikiyah. Pendapat yang ketiga, sebahagian ulama yang lain, dia kata tidak wajib berwudu kerana menyentuh perempuan. Sentuh perempuan dia bukan masuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Pendapat siapa ni yang ketiga? Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni, kalau tuan-tuan nak tahu, fatwa-fatwa dia dari segi muamalat, kan, dari segi transaction apa semua ni, jual beli apa semua, banyak dipakai, kan, banyak dipakai. Dia lebih praktikal. Sebahagian sarjana Islam mengatakan bahawa mungkin kerana Imam Abu Hanifah tu sendiri dia terlibat dalam dunia perniagaan. Dia seorang yang alim, seorang yang faqih, kan, seorang mujtahid, pada masa yang sama dia terlibat dengan bisnes, dengan trading. Maka dia tahu, kan, selok-belok dunia perniagaan. Dalam kitab Majallat contohnya, yang menjadi rujukan zaman kerajaan Osmaniyah Turki, kan, itu menggunakan mazhab Hanafi. Itu menggunakan mazhab Hanafi. Kan. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa fatwa ataupun pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tidak begitu praktikal, kan. Tambah pula pada zaman moden. Contohnya ialah yang sering kali kita bagi contoh tentang bayar zakat, kan. Zakat fitrah contohnya. RM7 ke RM14 ke nak bayar zakat fitrah. Sekarang ni tak ada dah negeri-negeri di Malaysia ni yang mensyaratkan bawa beras, tak ada, kan. Semuanya bawa duit cash. Tambah pula sekarang ni online lagi, kan. Pakai handphone je, buat keluar handphone bayar je. Tak nampak pun tak nampak pun tapi dah pakai handphone. Kalau nak ikut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dia wajib bayar mengikut makanan asasi. Kita di Malaysia ni kita menggunakan beras sebagai makanan asasi. Jadi itu contoh bagaimana ada fatwa-fatwa ataupun pendapat qaul dalam mazhab Syafi'i sendiri yang tidak diguna pakai dalam negeri-negeri yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Sama sebagaimana mesin minuman, kan, mesin minuman pun kita kalau pakai mazhab Syafi'i tak boleh sebab tidak ada ijab kabul apa semua. Dengan mesin nak ijab kabul macam mana? Jadi kita pakai mazhab Hanafi. Jadi banyaklah contoh-contoh bagaimana mazhab Hanafi itu dia lebih praktikal dalam beberapa sudut. Bukan semua, kan, bukan semua, tapi dalam beberapa sudut dia lebih praktikal. Kan, sama dengan jadi wali nikah. Wali nikah tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i seorang bapa yang fasik tidak boleh menikahkan anak perempuan dia. Dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu sedangkan ramai di kalangan ahli masyarakat kita fasik. Fasik ni bukan susah pun. Fasik ni once bila you melakukan dosa besar, fasik. Ataupun dosa kecil tapi berterusan. Dosa kecil berterusan buat dosa. Itu fasik. Dalam masyarakat kita nak cari orang yang tidak fasik. Saya bukan kata tak ada, tapi susah. Sebab boleh kata majoriti ahli masyarakat, bukan semua, tapi boleh kata majoriti ahli masyarakat mesti terlibat dengan dosa besar. Ataupun berterusan dengan dosa kecil.
Sebab tu dalam bab munakahat banyak juga tempat-tempat yang kita tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Sebab kalau kita strict dengan mazhab Syafi'i, sampai bila anak-anak gadis yang ada ni kita boleh kahwinkan dia kalau ayah dia fasik? Macam mana kita nak buat? Maka dalam bab tu kita longgarkan, kan? Kita longgarkan dan kita berpandukan kepada, kita mengambil kira pandangan mazhab-mazhab yang lain. Banyaklah contoh-contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi setiap mazhab tu dia ada kelebihan masing-masing, dia ada kekurangan masing-masing dari segi practicality dan sebagainya. Tidak ada satu mazhab yang perfect, tak ada. Negara lain pun walaupun mereka mengamalkan mazhab Hambali ataupun mereka mengamalkan mazhab Hanafi ataupun Maliki, mereka juga tidak ada yang 100% mengamalkan mazhab mereka. Masing-masing ada masalah masing-masing. Sama sebagaimana mana-mana orang yang sangat suka dengan fatwa Ibn Taymiyah pun tak boleh mengamalkan 100% fatwa Ibn Taymiyah. Kerana fatwa Ibn Taymiyah pun dia ada kekurangan dia. Sebagaimana ada orang yang sangat suka dengan fatwa Albani, kan? Dengan fatwa Albani pun tak boleh nak amalkan 100% dengan fatwa Albani, sebab Albani seorang individu yang mana tidak semua fatwa dia ataupun pendapat dia yang perfect 100% yang kita boleh pakai 100% dalam kehidupan kita. Jadi itu realiti. Maka dia kata semuanya memiliki landasan dari kalangan salafus soleh, kan? Jadi Ibn Rushdi kata semua tiga-tiga pendapat ni semua ada dalil masing-masing. Semua ada dalil masing-masing. Kecuali syarat adanya syahwah, aku tidak mengetahui adanya kaum salaf yang mensyariatkan tentang adanya syahwah untuk membatalkan wuduk. Jadi Ibn Rushdi kata semua tu ada dalil masing-masing daripada salafus salih, daripada kaum salaf, tapi hak tang kata kalau ada syahwah baru batal wuduk, dia kata hak ni aku tak tahu. Dia kata aku tidak menjumpai dalil di kalangan para salaf, dia kata. Maka Imam Ibn Rushdi kata sebab berlakunya perbezaan itu adalah tentang perkataan aula mastumun nisa yang kita duk tanya, kan, dalam kuliah kita yang lepas. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ada satu perkataan, ada 3 perkataan, au lamastumun nisa, kan, atau kamu menyentuh perempuan. Apa maksud lamastumun nisa, kan? Apakah maksud bila kita terjemah lamastumun nisa tu, menyentuh perempuan tu, apakah maksud sentuh? Adakah maksud sentuh dengan jari kita macam ni, sentuh dengan kulit macam ni, atau sentuh itu dengan maksud hubungan kelamin ataupun hubungan jenis? Maksud apa? Maka sebahagian ulama berpendapat bahawa perkataan itu yang mewajibkan wuduk adalah maksudnya ialah maksud hubungan jenis, kan? Hubungan jenis. Sebab apa? Sebab orang-orang Arab kadang-kadang memahaminya dengan makna sentuhan tangan, dan ada ketikanya orang-orang Arab memahaminya sebagai bahasa kiasan kepada hubungan kelamin. Jadi dia macam kita orang Melayu jugalah, kan? Kita orang Melayu ni bila perkataan sentuh, dia boleh dua maksud sekurang-kurangnya, sentuh dengan tangan atau sentuh dengan makna hubungan jenis. Jadi kita nak kena tengok, kan, dia punya konteks dia. Sementara yang lain memahami bahawa yang dimaksud dengan al-lams dalam ayat tadi, lamastumun nisa, itu adalah sentuhan tangan. Lalu di antara mereka ada yang memahami ayat sebagai ungkapan khusus yang bermaksud khusus sehingga mensyaratkan syahwah atau kenikmatan di dalamnya, dan ada juga yang memahaminya sebagai lafaz umum yang bermaksud umum sehingga mereka tidak mensyaratkan adanya syahwah. Jadi dia kata ijtihad. Bila dipahami dengan makna sentuh, maka menyebabkan ulama berijtihad. Adakah sentuh saja-saja macam tu batal wudu, ataupun sentuh yang ada syahwah, kan? Itu antara sebab berlakunya perbezaan pendapat. Boleh jelas, kan? Baik. Manakala yang mensyaratkan
syahwah itu terdorong, adanya syahwah dengan sebab berkaitan dengan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh Aisyah ketika semayang, sujud, Nabi sujud ketika semayang, sentuh Aisyah dengan tangan, dan kadang-kadang Aisyah yang menyentuh Nabi. Jadi itu yang menyebabkan sebagai ulama dia bagi syarat bahawa Nabi dia semayang, Nabi semayang tu sentuh Aisyah, tapi Nabi tak pula batalkan semayang, pergi ambil wuduk. Jadi itu yang menyebabkan ijtihad ulama kata, oh maksud sentuh tu ialah sentuh yang ada syahwah, sentuh yang ada tujuan syahwah. Jadi itu ijtihad. Bila sebut ijtihad tuan-tuan, dia mungkin betul, dia mungkin salah. Jadi kita kena faham macam tu lah. Jadi sebab tu kita bila ada ijtihad ulama, kita jangan strict sangat. Kita jangan bermusuh-musuhan, berbalah-balahan antara satu sama lain hanya dengan sebab perbezaan berpegang kepada ijtihad ulama. Ijtihad ni dia mungkin betul, dia mungkin salah. Yang kita kena pegang sungguh-sungguh ni tuan-tuan ialah benda yang jelas dalam Quran, benda yang jelas dalam hadis yang ulama tidak khilaf. Yang tu kita akan pertahankan sungguh-sungguh. Tapi apabila dia masuk saja ijtihad ulama, yang mana ulama A kata A, ulama B kata B, setiap mazhab dia ada qaul dia dengan sebab tidak jelasnya ayat Quran atau tidak jelasnya hadis Nabi, maka kita hendaklah berlapang dada. Kan? Kita kena berlapang dada. Kalau bab contohnya zina, yang tu kita kena tegas. Kan? Tak boleh ada orang kata zina tu harus pula. Tak boleh. Kan? Jadi ataupun judi sebagai contoh, ataupun arak, itu jelas dalam Quran, innamal khamru wal maisir dan sebagainya. Kemudian para ulama hadis meriwayatkan hadis-hadis lain yang menceritakan, contohnya ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian isteri-isteri baginda kemudian keluar untuk solat tanpa berwuduk. Lalu Az-Zubair berkata, adakah engkau itu wahai Aisyah? Lalu Aisyah pun ketawa. Jadi yang ini pun ada kritikan di kalangan para ulama berkenaan dengan hadis ini. Jadi masing-masing tidak selamat daripada kritikan di antara para ulama antara satu sama lain. Baik, sidang hadirin mukminin, saya berhenti setakat itu. Saya buka kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, kalau tak faham dan sebagainya, ataupun ada soalan-soalan sama ada berkaitan dengan tajuk pada malam ni ataupun yang tidak ada kaitan pun tak apa. Tafadhal. Ya. Baik, wallahu alam. Soalan dia ialah mudahnya ialah, boleh tak kita ikut separuh-separuh, kan? Satu bahagian kita ikut satu mazhab, contohnya katalah ibadat kita ikut mazhab Syafi'i, kan? Kalau bab lain pula kita ikut mazhab Hanafi ke, kemudian kalau bab meniaga pula, bisnes ke apa, kita ikut mazhab Hambali ke, adakah mana kita campur? Kita campur. Baik, wallahu alam. Untuk jawab soalan yang macam ni, yang untuk lebih jelas, sepatutnya kita nak kena tentukan kenapa kita berbuat demikian. Kan? Bila orang tanya kita, kan, boleh tak aku ni campur, kan, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab ni, sedangkan semua tu mazhab mu'tabar, kan? Sedangkan semua tu mazhab yang mu'tabar, bukan mazhab sesat. Tak ada sesiapa pun yang boleh mensesatkan mazhab yang berbeza dengan mazhab dia. Katalah di Malaysia ni, majoriti orang di Malaysia mazhab Syafi'i, kecuali Perlis lah. Perlis kita tak terikat dengan mazhab yang tertentu. Katalah dia kata dia ikut satu mazhab, Hambali ke ataupun Hanafi dan sebagainya, maka tak ada sesiapa pun yang boleh mensesatkan sesiapa pun selagi mana dia mengikut dalam mazhab yang muktabar. Bila namanya mazhab yang muktabar, apa makna mazhab yang muktabar? Makna mazhab yang reliable, yang boleh kita percaya, yang kita boleh pegang, yang kita boleh sandarkan, yang boleh kita ikut. Itu maksud mazhab yang muktabar. Jadi selagi mana dalam ruang lingkup 4 mazhab itu, kan, selagi itu kita tak sesat. Selagi itu kita tak sesat. Itu secara umum. Secara umum. Jadi tuan-tuan tak boleh nak kata orang tu sesat jikalau dia boleh produce kepada tuan-tuan
bahawa apa yang dia buat ni mengikut mazhab yang muktabar. Faham kan? Katalah semayang kita tengok orang tu dia tidak bersedekap dekat dada, dia turunkan tangan dia dekat bawah. Adalah antaranya fatwa Imam Abu Hanifah, kan? Fatwa Imam Abu Hanifah, tapi itu pun tidak dipersetujui oleh Abu Yusuf dan juga tokoh-tokoh Hanafiyah yang lain, sebab mereka sendiri melihat bahawa pendapat Imam Abu Hanifah itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Contoh saya nak sebut dekat tuan-tuan, macam ni yang kita mengaji malam ni, yang kita mengaji malam ni, Imam Syafi'i bila dia ulas tentang hadis Ma'bad, perawi itu ada seorang perawi nama dia Ma'bad. Dia kata apa? Berkenaan dengan cerita Aisyah, Nabi cium sebahagian isteri-isteri Nabi ni, lepas tu keluar untuk sembahyang tanpa berwuduk, kan, tanpa wuduk. Imam Syafi'i dia ulas tentang hadis ni. Imam Syafi'i kata seandainya hadis tu yang Nabi cium isteri tu sahih, maka aku tidak berpendapat bahawa sentuhan itu membatalkan wuduk. Nampak tak? Jadi pendapat Imam Syafi'i itu dia berbeza pendapat dengan mazhab lain, contoh dengan mazhab Hambali. Pasal apa? Sebab Imam Syafi'i dia meragui kesahihan hadis tu, walaupun ulama-ulama lain mensahihkan hadis tu. Nampak kan? Jadi setiap mazhab ni dia ada alasan dia. Dia bukan kata dia tak jumpa hadis tu, jumpa, tapi dia menilai hadis tu sebagai tidak sahih, sebagai contoh. Maka sebab itu kita kata bahawa semua mazhab itu dia muktabar, dia telah melihat, telah menilai dalil-dalil tadi. Cuma kita tak tahu yang mana lebih tepat. Kita orang awam, kita tak tahulah, kecuali kita orang yang mendalami pengajian kita dalam bidang tersebut. Baik, itu secara umum. Faham kan? Manakala selagi tuan-tuan ikut dalam 4 mazhab tadi, tak timbul isu tuan-tuan terkeluar daripada Islam. Tak timbul isu tuan-tuan ni seorang yang sesat. Tak timbul isu tu. Baik. Cuma kan, cuma kita nak tahu pasal apa dia campur aduk dalam amalan dia tu. Itu yang kita nak tahu. Tadi yang nombor 1 kena clear yang tadi. Amalan kita selagi mana dalam lingkungan 4 mazhab yang muktabar, tak ada masalah, kan? Itu secara umum, secara umum. Sekarang kita pergi nombor 2. Soalan nombor 2 ialah kenapa dia nak campur aduk? Kan? Kenapa dia nak campur aduk? Baik. Jikalau jawapan dia ialah kerana dia melihat kepada mana-mana pendapat yang dia dapati lebih tepat, lebih hampir kepada nas Quran dan hadis. Kalau itu jawapan dia, ada ketikanya dia ikut mazhab Syafi'i, ada ketikanya dia ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Pasal apa? Sebab dia tengok ini pendapat yang lebih tepat dengan Quran dan hadis. Maka kalau itu alasan dia, faddal, silakan. Itu diakui, itu diiktiraf. Sebab apa saya kata macam tu tuan-tuan? Kerana itulah juga amalan dalam mahkamah syariah dalam negara kita hari ini. Di Perlis memang tak ada masalah, sebab di Perlis kita tak terikat dengan mazhab. Tapi saya nak cerita kepada tuan-tuan, di negeri lain sekalipun, di negeri lain, hak kata negeri yang kata ikut mazhab Syafi'i pun, pengalaman saya boleh cerita dengan tuan-tuan, pengalaman saya sendiri, hakim kata dia tidak terikat dengan mazhab dan dia tidak terikat dengan fatwa negeri. Mana hakim bebas membuat keputusan tanpa terikat kepada fatwa negeri tersebut. Nampak kan? Sebab apa? Sebab setiap kes dia ada masalah dia yang tersendiri. Macam mana nak selesai masalah tu? Hakim nak kena tengok fakta kes, nak kena nilai. Maka dalam banyak enactment negeri-negeri yang kita ada, dia sebut memanglah nombor 1 ikut mazhab Syafi'i, tetapi kalau maslahah tak dapat dicapai dengan mengikut mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, maka dibenarkan mengikut qaul mu'tamad mazhab lain. Begitulah seterusnya. Mana diberikan ruang untuk mengikut mazhab lain. Sebab tu saya kata, kalau alasan itu kerana kita cuba mencari pendapat lain yang lebih tepat dengan Quran dan hadis berdasarkan ilmu kita, itu bagus, silakan. Tetapi kan, kalau alasan dia
dia mencari hak mudah-mudah sahaja untuk dia bermudah-mudah dengan agama, maka yang tu tak dibenarkan. Yang tu tak dibenarkan sebab dibimbangi, dia terperangkap dengan kesilapan ijtihad ulama. Yang tu tak boleh. Dia tengok antara mazhab ni mana hak lebih senang, kan? Maka dia ambil hak senang je semua. Maka yang tu tak dibenarkan. Yang dibenarkan ialah kita memilih pendapat yang lebih meyakinkan kita, yang paling hampir, yang paling tepat dengan Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Boleh. Dia tengah semangat ni kan? Tengah semangat. Apa dia, jangan halang. Bagi peluang. Betul. Bab hidayah. Kinayah. Maksud kinayah tu apa ni? Lafaz kinayah ke? Jadi dalam Quran tu bertelurkan antara dua tadi baju kalau ini Muhammad ada jodoh. Dan lagi tu Tino kan, tu orang mencuri. Lalu tu buat orang asal itu puasa tu bapa sama dia semua jadi ambil makan sabar akan nampak bapak macam. Jadi semua tu kata itu dikatakan dia sebab dia kata buah dia melek dalam takdir dianya. Dia tak tahu apa maksudnya. Okey, wallahu alam. Yang tu bukan kinayah. Yang tu bukan kinayah. Dia tadi Tuan Syekh kita, Tuan Ji kita sebut tentang dua ayat Quran. Yang pertamanya tentang hukuman bagi kesalahan zina. Kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kan? Penzina perempuan dan penzina lelaki, Allah Ta'ala perintahkan fajlidu, kan, sebatlah kulla wahidin minhuma, setiap seorang daripada kedua-dua mereka tu mi'ata jaldah, dengan 100 sebatan. Maknanya qat'i lah, kan? Sebab apa? Sebab tu Quran sebut, kan? Kita kata qat'i. Baik, samalah juga tadi ayat yang kedua tentang mencuri, kan? Sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, kan? Iaitu pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u, potonglah, kan, tangan kedua-dua mereka itu, faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, kan, sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan, yang mereka usahakan, nakalan minallah, sebagai preventive punishment, sebagai hukuman pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan qat'i itu kan? Baik. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa qat'i daripada satu sudut, kan? Qat'i daripada satu sudut tidak bermakna dia qat'i dalam semua sudut. Maksud saya macam ni. Ayat Quran tu dia cerita tentang orang yang berzina. Tetapi ada hadis-hadis lain yang menceritakan juga keadaan yang hukuman yang berbeza, kan, kepada kesalahan zina juga. Contohnya Nabi sebut as-sayyibu bis-saybi jaldu mi'atin war-rajm, kan. Dalam hadis tu Nabi sebut al-bikru bil-bikri, kan, jaldu mi'atin wa nafyu sanah. Kalau orang tu belum berkahwin, dia berzina, maka hendaklah dia rotan, disebat 100 kali, lepas tu buang negeri atau penjara selama setahun. Tapi kalau dia zina muhsan, dia hendaklah direjam dengan batu sampai mati. Jadi menyebabkan ada hukuman lain pula selain daripada apa yang disebut dalam Quran. Jadi itu kita akan masuk pula kepada tajuk tentang ayat mansukhah, kan, ayat mansukhah yang diulas oleh Umar Al-Khattab berkenaan dengan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Jadi ayat tu mansukhah, ayat mansukh, tetapi hukum dia kekal. Itu tuan-tuan boleh tengoklah dalam Sahih Bukhari dan sebagainya. Jadi menyebabkan para ulama setuju
bahawa sesiapa yang berzina, maka itulah hukuman dia, kan? Itulah hukuman dia. Walau bagaimanapun dia ada syarat-syarat dia. Antaranya apa dia? Hendaklah dia mengaku. Kalau dia tak mengaku, kena ada saksi. Saksi itu pula berdasarkan hukum Islam, dia kena ada 4 orang saksi lelaki yang adil. Kalau tidak cukup 4 orang, kalau ada 3 orang sahaja sekalipun, itu tidak memadai, menyebabkan boleh terdedah kepada hukuman qazaf. Cuma negara kita tidak mengamalkan hukuman itu, kan? Maka kita berkewajipan untuk mengusahakan supaya hukuman itu menjadi realiti. Itu kewajipan semua pihak. Semua pihak yang ada kuasa, kan? Bagi orang kampung yang tak ada kuasa, dia tak dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tapi orang kampung dia kena usaha cara orang kampung lah, kan? Dia kena lantik pemimpin yang sesuai, kan? Dia kena pilih pemimpin yang sesuai. Kalau pemimpin tu tidak menunaikan tugas dan tanggungjawab dia, tak ambil tahu pasal orang kampung dan sebagainya, kenapa kita nak pilih dia? Hendaklah kita pilih yang menunaikan amanah, kan? Yang menjalankan tugas dan tanggungjawab. Itu yang kita berkewajipan. Undi yang kita bagi itu juga disoal oleh Allah Ta'ala. Hak kita makan, Allah Ta'ala soal. Kita main, kita bersukan, kita berhibur, semua tu disoal oleh Allah Ta'ala. Duit yang kita bagi kepada anak isteri, itu semua disoal oleh Allah. Jadi setiap apa yang kita buat itu disoal oleh Allah. Jadi ahli parlimen, jadi menteri, jadi esko, semua tu akan disoal. Cuma masalah kita sekarang ni ialah kerana undang-undang Islam tu seringkali dituhmah sebagai undang-undang yang zalim. Terutamanya kita mendapat tentangan daripada golongan human rights dan sebagainya lah, golongan sekular dan lain-lain, menyebabkan kita susah nak yakinkan orang Islam sendiri tentang keadilan undang-undang Quran dan Sunnah. Tapi tak apa, kita ambil masa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi laluan kepada kita untuk kita 100% ikut ajaran Quran dan Sunnah, kan? Wallahu'alam. Boleh cukup kan? Ada lagi? Ya, fadal. Sila. Berkenaan dengan ucapan salam. Baik, wallahu alam. Sekarang ni ialah soalannya ialah bila kita bagi salam kepada orang, kita bagi salam dengan pelbagai cara. Ya, pelbagai cara. Soalan yang sahabat kita, yang syekh kita tanya tadi ialah kita bagi salam ni hanya salam je, kan? Salam je. Contoh paling mudah dalam WhatsApp lah. Kan? WhatsApp tu kita tengok kawan-kawan kita tulis SALAM, salam, kan? Salam sahaja. Sedangkan yang kita tahu, kalau yang sempurna itu adalah Assalamualaikum, kan? Warahmatullahi wabarakatuh, ataupun Assalamualaikum sahaja. Jadi boleh ke tak boleh kita bagi salam dengan hanya perkataan salam sahaja? Untuk kita jawab boleh ataupun tak boleh, tuan-tuan, kita hendaklah berpandukan 2 sumber utama, masadirus syariah. 2 sumber utama syariat kita, 2 je sumber utama, 2 je, iaitu Quran dan hadis. Kalau ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis, kalau ada, maka yang tu boleh, kan? Yang tu boleh. Maka dalam sunnah yang kita sering kali kita diajar ialah kita bagi salam Assalamualaikum, kan? Yang salam ni tuan-tuan perasan tak ada kat mana? Dalam kitab dan Quran ada, kan? Dalam Quran ada perkataan salam, kan? Jadi kalau tuan-tuan nak bagi perkataan salam sahaja pun boleh, kan? Bagi salam, kan? Bagi salam dalam WhatsApp tu tuan-tuan tulis SALAM pun itu sudah memadai. Ataupun tuan-tuan nak sebut salamun alaikum pun boleh, ataupun salam alaik, kan, pun boleh, ataupun salam to you pun boleh. Cuma dalam agama kita ni dia ada ibadat yang perfect, yang sempurna, yang lengkap pahala dia, dengan amalan yang tak sempurna ataupun yang kurang afdal, macam tu. Jadi kalau tuan-tuan nak sempurna, tulis bagi penuh, kan? Nak bagi sempurna, bagi penuh. Sebab itulah yang diajarkan kepada kita dengan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau tuan-tuan nak pelbagaikan bagi salam, boleh kan, salamun alaikum, boleh kan, assalamualaikum pun boleh, assalamualaikum warahmatullah pun boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penuh kan. Jadi terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu. Sama sebagaimana kita beribadat, berdoa masa rukuk, masa sujud ataupun dalam semayang kan. Ada doa yang maksur daripada Nabi kan, doa yang maksur. Jadi tuan-tuan baca doa maksur ataupun doa yang tidak maksur, doa kita sendiri pun boleh dapat pahala juga. Tapi yang paling banyak pahala ialah doa-doa yang lengkap, yang sempurna, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya. Apa? Zina itu Allah mulakan dengan perempuan kan? Yang pencuri Allah mulakan. Baik, wallahu alam. Ini pun soalan yang kontroversi ni. Pasal apa zina tu az-zaniyatu waz-zani kan? Hak mencuri tu as-sariqu was-sariqatu. Hak zina tu perempuan dulu Allah Taala sebut kan. Tapi kesalahan lain, benda-benda lain kebanyakannya Allah Taala sebut lelaki dulu. Tapi bagi kesalahan zina tu lain. Allah Taala sebut perempuan dulu. Jadi kita nak faham ayat Quran ni, kita tak boleh faham sendiri kan. Kita tak boleh faham sendiri, kita kena faham berdasarkan maksud yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara yang betul kita nak tahu maksud itu yang dikendaki oleh Allah, tak lain dan tak bukan, kita kena rujuk kepada tafsir yang muktabar. Nak jawab soalan tadi, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Imam Ibn Kathir, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, antaranya ada diulas berkenaan dengan ini kan, selain daripada tafsir-tafsir ummahatut tafasir yang lain. Antaranya ialah para mufassirun menyebut berkenaan dengan kenapa dimulakan az-zaniyatu kan, penzina perempuan, lepas tu baru penzina lelaki. Antaranya kerana akibat daripada zina yang paling banyak menanggung akibatnya adalah kaum perempuan. Paling banyak satu. Dan yang paling cepat menanggung akibat adalah perempuan. Hak lelaki dia lambat sikit. Apa alasan mereka? Antaranya ialah zina boleh menyebabkan kaum wanita dia pregnant, dia mengandung. Manakala lelaki dia tak ada bekas. Orang perempuan dia ada bekas. Orang lelaki ni, tuan-tuan, tak ada orang sibuk dia ni teruna lagi ke? Orang tak kalut sangat pasal dia tak ada bekas, dia sama je kan. Tapi orang perempuan dia ada bekas dia, menyebabkan disebut perkataan perempuan itu di depan, supaya menjadi peringatan kepada kita semua kan. Bila terlanjur, lelaki terlanjur, dia tak ada kesan apa-apa, dia boleh lari macam tu sahaja. Ialah lari atas dunia lah kan, lari atas dunia. Dekat akhirat dia tak boleh lari. Tapi orang perempuan dia akan mengandung. Sudahlah dia mengandung, lama pula tu 9 bulan. Dahlah 9 bulan bab mengandung tu. Lepas tu proses kelahiran tu sangat aib kan. Sebab apa? Sebab kita bersalin dalam keadaan tanpa suami sebagai contoh kan. Lagi pula sangat sakit kan, sangat sakit sehingga bersabung nyawa. Lepas tu bila lahir anak siapa? Anak siapa? Ini semua ni dia berterusan tu, dia berterusan. Sebab tu bila kita tengok kemudian ni banyak dah desakan-desakan supaya kita melaksanakan betul-betul undang-undang Islam. Supaya anak tadi kita dapat tentukan bagaimana keadaan dia. Apatah lagi kalau perempuan itu dipaksa. Maksudnya dia diperkosa kan. Dia lahir anak tu dia kena tanggung. Dahlah aib pasal dia diperkosa. Lepas tu ada anak, dia kena tanggung seumur hidup dia anak tersebut. Maka sebab itu banyak dah sekarang ni kita buat seminar, kita buat pertemuan supaya undang-undang diubah. Kalau ada jenayah pemerkosaan, perogol itu dikendaki membiayai segala nafkah anak tersebut. Tapi itu mengambil masa yang panjang lah kan, mengambil masa yang panjang. Jadi itu antara sebab yang disebut oleh sebahagian mufassirun tentang kenapa perempuan dulu yang disebut dalam ayat berkenaan dengan zina dalam Quran. Wallahu a'lam.
Ya, ya. soalan isu semasa. Ha, fadal. Kalau kita isu semasa SOP, kalau kita tak pakai ni, dan untuk mulut Pak Awam, kita boleh gunakan ni. SOP pemerintah lah. Bahawa ni kita dapat ramai orang melanggar SOP Allah SWT untuk dimasuk kawasan wabak. Dia bersabar lah akan semua balik penyakit pun. Ada hukum tak untuk yang melanggar SOP Allah SWT? Okey, wallahu alam. Soalannya ialah berkenaan dengan SOP. Ada SOP manusia, kan? Ada SOP Allah Subhanahu wa taala. Maksud SOP Allah taala ni ialah Quran dan sunnah lah, kan? Ajaran Allah dan ajaran Rasul berkenaan dengan larangan kita memasuki kawasan wabak. Baik. Tuan-tuan sekalian, yang pertama kita perlu tahu bahawa Quran mengajar kepada kita ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu prinsip umum lah, kan? Prinsip umum. Sebelum kita pergi lebih detail, iaitu wajibnya kita ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dua-dua itu dia ada perkataan ati'u, iaitu wajib secara absolut, secara mutlak, kan? Wajib taat, tak boleh tapi-tapi dah. Taat pada Allah ni tak boleh tapi-tapi. Taat kepada Rasul pun tak boleh tapi. Tapi bila sampai dekat perkataan wa ulil amri minkum, ditiadakan, tak ada perkataan ati'u. Maknanya ketaatan kepada ulil amri adalah conditional, kan, bersyarat, iaitu selagi mana tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Baik. Bila kita masuk di kawasan wabak, yang pertamanya kita kena tahu, adakah kita telah menyalahi SOP, sama ada SOP Allah ataupun SOP manusia, kan? Apa maksud kawasan wabak? Tuan-tuan kena define, kena bagi takrif. Bila kita bercakap bab undang-undang, sebab saya lawyer, kan, kita lawyer, kita terlibat dalam legal system perundangan. Bila kita sebut wabak, di mana kawasan wabak? Adakah kita nak ikut negeri, atau kita nak ikut negara, atau kita nak ikut daerah, atau kita nak ikut kampung? Kalau kita nak ikut negara, maknanya satu negara kita dalam wabak, kita boleh bergerak ke mana-mana je. Sebab negara kita memang berada dalam wabak, kan? Jadi itu antara benda yang paling penting dalam undang-undang. Dan undang-undang benda yang sangat penting ialah kita kena define yang kata kawasan wabak tu kat mana. Jadi untuk mentakrifkan kawasan wabak dengan zaman kita hari ini, kita akan mengikut pihak berautoriti, kan, pihak berkuasa, iaitu antaranya ialah MKN, Majlis Keselamatan Negara. Kita kena ikut KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu antaranya. Kalau dia declare itu kawasan wabak, maka kita tak boleh masuk. Maka apa yang dilakukan sekarang ni ialah dengan ada PKP, PKPB, PKP apa semua tu, kan, bersyarat lah, apa bersasar apa semua. Maka bila dia ada roadblock, kan, polis bertugas, tak boleh masuk lah, kecuali orang-orang yang dibenarkan mengikut undang-undang. Jadi itulah yang diamalkan sekarang. Cuma tuan-tuan perlu tahu bahawa ini adalah wabak yang tak pernah dialami oleh manusia sebelum ni. Ini kali pertama. Jadi kebanyakan benda yang dibuat semuanya try and error, kan? Kita tak ada presiden. Setiap negara menggunakan approach yang berbeza. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, kawan saya kena COVID, kawan saya di UK, di England, dia kena COVID. UK dia guna approach yang berbeza. UK, iaitu siapa kena COVID balik rumah. UK, negara maju tu, dia jauh lebih maju daripada kita, termasuk dalam bidang perubatan. Tapi approach dia ialah siapa kena COVID balik rumah. Kita, siapa kena COVID nanti ambulans mai ambil. Siap dengan pakaian angkasawan. Kan, pakai tu dia berlapis-lapis kena mai ambil. Semua orang pakat tengok siapa dia kena COVID tu. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab setiap negara dan setiap pihak berkuasa ni, dia dalam mempertimbangkan maslahah, mereka mempertimbangkan maslahah dengan cara yang berbeza. Negara kita sangat mementingkan nyawa,
Walaupun berlaku kemusnahan ekonomi, ramai orang kena buang kerja pasal apa? Sebab PKP. Kena buang kerja, kena paksa unpaid leave, kena ambil macam-macam. Diutamakan nyawa. Sebab tu negara kita sekarang ni hak mati sikit sangat. Betul tak? Mati sikit sangat. Tapi kemusnahan ekonomi sangat besar. Berapa ramai orang hilang kerja? Kan? Orang yang banyak masalah dengan ekonomi. Rosak. Pasal PKP tu merosakkan. Tapi di UK, dia mengutamakan ekonomi berbanding dengan nyawa. Sebab tu dia kata boleh balik. Maka menyebabkan mati, saya tak ingat 10,000 ke berapa puluh ribu di UK. 10,000 mati. Tuan-tuan boleh cek angka yang lebih tepat. 10,000 kalau saya tak silap, atau 15,000. Sebab bagi mereka COVID ni ialah percentage kematian hanya 1%. Dia punya rate dia kan 1%. Jadi virus dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Orang yang kuat dia akan survive. Jadi 1% maknanya kalau 100 orang, 99 orang akan survive. Malah ramai pun yang tidak ada simptom pun. Dia tak demam, dia tak batuk, tak apa, tapi dia ada virus. Virus ni benda biasa dalam kehidupan kita. Tapi yang 1% tu siapa? Orang yang ada masalah. Orang yang darah tinggi, yang sakit jantung, orang tua dan sebagainya, sensitif. Sebab tu dalam wabak sekarang kita dinasihatkan nombor 1, dapatkan rehat yang cukup. Tidur bagi cukup, jangan tidur 2-3 jam. Tidur bagi cukup 8 jam ke, tengok kesesuaian masing-masing. Makan makanan berkhasiat bagi tubuh tu kuat. Kan? Supaya bila virus masuk dalam tubuh kita kuat untuk lawan virus. Jadi menjawab soalan tadi, kita nak kena define yang kata kawasan wabak tu mana. Kalau tuan-tuan tanya saya sekarang, saya mengatakan bahawa apabila pihak berkuasa menggazet, mewartakan tempat tu PKPB ke apa ke, itulah yang dimaksudkan sebagai kawasan wabak. Sebab negara kita sendiri dah jadi satu negara dalam wabak. Wallahu a'lam. Cukup boleh? Cukup. Lagi nanti boleh masuk SOP pula. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.